Kenapa wali datang kat kita disangka jin? Mana kita tahu itu wali. Kita tak boleh nak sangka-sangka lah. Hakikat wali ni kita tak boleh nak kata wali. Sebab apa bukti dia tu wali? Kan? Apa pula dengan kita yang orang tak tahu apa-apa ni. Nak kita kata kita nak claim diri kita ni wali, tak boleh. Memang yang datang kat kita tu semuanya jin je sebenarnya. Sebenarnya jin. Jin iblis je yang datang kat kita. Dia menyamar sebagai wali. Hanya wali mengenal wali ni manusia yang mengenal antaranya mengikut makam dia. Contoh kan, orang yang pernah berada di makam redha, dia tahu macam mana orang tu dah redha atau belum. Sebab dia dah menempuh keadaan redha tu macam mana. Sama juga orang yang berada di makam takwa, bila dia dah menempuh ketakwaan tu macam mana ujian tawakal tu, maka bila dia akan tahu orang ni sedang menempuh ujian yang dia pernah tempuh. Sebab itulah dia katakan hanya wali mengenal wali. Jadi wali di kalangan manusia ni kita boleh kenal hanya kalau kita pun wali juga. Dia macam tu. So dikatakan apabila datang kepada kita ni wali, kalau kita wali memang kita kenal, tapi syarat kita kena wali jugalah. Kan? Jadi tak payah bercita-cita nak jadi wali, sebenarnya cukup bercita-cita menjadi hamba Allah. Apabila kita menjadi hamba Allah, Allah dah akui kita hamba. Kat situ sebenarnya dah kita wali sebenarnya kat situ. Wali-wali ni maksudnya orang yang didekatkan kepada Allah, yang doa dia makbul, yang Allah sayang dia lebih daripada kita kan. Yang ada barakah dia, kehidupan dia tu barakah untuk kita. Macam tu. Yang dikatakan wali datang kepada kita, kita sangka iblis tu, tapi memang iblis sebenarnya, bukan wali. Yang datang kepada kita ni sebenarnya jin iblis, yang mana kita masa tu kita duduk di alam malakut. Semasa kita buat penyucian tu, Allah buka hijab. Masa tu lah datangnya orang ni mengaku wali. Sedangkan kita masih dalam dosa, masih dalam maksiat. Jadi datang kat kita tu bukan wali, datang kat kita sebenarnya jin iblis. Yang dia cuba nak berdayakan kita, yang cuba nak sekat perjalanan kita. Jadi jangan kita perasan lah yang kita datang kepada kita tu adalah wali. Yang datang kepada kita tu bukan wali. Wali ni adalah kalau kita merujuk kepada ruh-ruh suci kan, orang-orang soleh-solehah dulu yang meninggal, yang dah pun meninggal dunia, jasadnya dah meninggal, dah pun dikuburkan ataupun kuburnya entah ke mana, tapi dia hidup di sisi Allah. Dia hidup di sisi Allah di dimensi yang kita tak tahu kat mana. Di alam barzah yang kita tak tahu, tempat simpan roh tu kita tak tahu kat mana. Kita cari tak jumpa, kita makrifat pun kita tak akan jumpa. Jadi roh orang-orang sufi ni, roh-roh wali ni, dia tetap di tempat dia yang kita tak jumpa. Dan dia pun tak akan keluar sewenang-wenang daripada tempat tu. Di tempat yang Allah dah simpan dia. Contohlah kan, dia duduk di satu istana yang dinamakan, kita tak tahulah apa nama dia kan. Satu tempat yang Allah dah khususkan untuk dia. Dan lepas tu memang dia kena duduk situ je. Dia tak boleh balik dah kepada dunia kita. Secara umumnya macam itulah. Macam kita duduk dalam dunia kita sekarang, bolehkah kita masuk balik dalam rahim mak kita? So mustahil. Secara logik, secara logik fitrahnya memang macam itulah. Orang wali-wali ni dia duduk di tempat dia, di tempat suci kan. Di tempat suci yang tak boleh keluar lah. Tetapi kat situ kalau Allah nak izinkan dia keluar, dia boleh je lah keluar kan. Contoh dia menghadap dengan Allah dan minta dengan Allah, roh tak ada minta nak balik ke dunia 2 hari contoh kan. So dia balik lah, Allah izin dia boleh balik lah. Itu konsepnya. Dia tertakluk kepada Allah. Jadi kita ni tak boleh nak pandai-pandai kata kita. Yang datang pada kita tu adalah roh wali. Kita tak boleh kata macam tu, sebab tak ada pembuktian kat mana-mana pun ya. Jadi kita tak payah fikir yang datang kat kita tu wali ke apa, itu bukan masalah kita. Kita bukan nak kenal orang. Ramai manusia ni, manusia kan, pengejar pencari Allah kononnya ni, sibuk nak mencari orang gaib, nak belajar, nak apa. Tak perlu belajar dengan orang gaib. Orang gaib nak ajar kita benda kan. Belajar dengan Al-Quran, hadis, sunnah dah ada. Ikut yang tu je, serah diri pada Allah.
Bila kita serah diri kita pada Allah, Allah aturlah hidup kita. Yang kita duk pandai-pandai lah pergi cari guru-guru gaib lah, benda semua tu tak perlu. Guru yang hidup depan kita ni pun kita tak tahu sesat ataupun tidak sesat kan. Berlambak ustaz-ustazah, berlambak guru-guru, berlambak mursyid-mursyid. Adakah kita boleh yakin mursyid kita tu betul? Kita cukup letak keyakinan kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kita carilah guru, kita bergurulah seramai mungkin yang kita mampu. Daripada kat situ kita boleh banding bezakan yang mana betul, yang mana tidak. Pastinya pada Allah. Kalau benar di sisi Allah tidak mendatangkan syirik, maka benarlah. Itu guru zahir pun kita tak boleh nak bezakan. Kita cuma boleh bezakan guru zahir tu apabila hati kita bersih. Sebab tu setiap masa kita kena buat penyucian hati. Tapi macam mana kalau kita pula nak pergi cari guru gaib? Kalau kita pergi cari guru gaib, dah lah kita tak kenal, tak tahu siapa mereka kan. Pergi berguru entah apa-apa dia ajar kita kan. Lala kita tanpa kita sedar kita telah pun tersesat. Wa na'udzubillah min zalik. Itu pendapat SB lah ya.